Okay, Assalamualaikum semua. Untuk sains tahun 5, unit 5 tenaga. Okay, just recall dulu yang kita perlu tahu untuk tenaga ni yang kita belajar adalah dua perkara. Satu adalah sumber tenaga. Yang kedua adalah bentuk tenaga. Okay. So everybody needs to remember ada dua perkara yang kita kena tahu. Okay, so this is the answers for your homework. Ini adalah jawapan bagi homework yang cikgu minta korang buat. Okay, yang ni nyatakan sumber tenaga berdasarkan raja di bawah, which is not so hard. Senang je tengok gambar. Contoh macam nombor 1 ni bateri, so definitely jawapan bateri. Nombor 2 matahari, 3 ombak, 4 adalah makanan, nombor 5 adalah air, nombor 6 ni gambar apa? Gambar tumbuhan. Okey, yang ni adalah biogesim ataupun biomass. Apa tu biogesim? Ingat balik, biogesim adalah hasil daripada pembakaran dan penguraian haiwan dan tumbuhan. Contoh dia adalah najis haiwan ataupun sisa tanaman. Alright. Okey, number 7 nampak kincir angin, so dia sumber tenaga adalah angin. Nombor 8, bahan api fosil. Nombor 9 adalah nuklear. Okey, bahan api fosil ni ingat balik kita ada beberapa dia ada beberapa pecahan lagi Right. To the next page. Okey, yang ni isikan tempat kosong bagi sumber dan bentuk tenaga. Maklumat bagi matahari. Matahari merupakan sumber tenaga utama di bumi. Apa maksud sumber tenaga utama di bumi? Kalau korang ingat lagi, cikgu pernah cakap dalam kelas, tanpa matahari we have no food. Maksudnya kita tak akan ada makanan yang lain. Kenapa? Sebab matahari akan memberikan cahaya matahari akan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okay. And then yang kedua, angin. Angin boleh menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik apa? Kinetik adalah daripada objek yang bergerak. So angin boleh menggerakkan objek di sekeliling. Okay, nombor 3, bateri membekalkan tenaga elektrik. So that's why handphone korang boleh bernyala, laptop boleh bernyala. So kalau kata bateri, tak ada, bateri dah kong, out of battery. So can you use your handphone? Definitely cannot. So battery is used to provide electrical energy. Okay, number 4, ni yang cikgu kata bahan api fosil. Contoh bahan api fosil adalah petroleum, arang batu dan gas asli. Okay, so we have petroleum, coal and natural gas for fossil fuels. Okay, number 5, water. Okay, yang ni air sedang mengalir mempunyai tenaga kinetik. Nampak pun mengalir. Okay, it flows. So, bila flows ataupun mengalir, dia bergerak. Alright. Okay, number 6, bahan makanan mempunyai tenaga kimia. Okay, yang ni kena ingat tenaga kimia hanya ada pada makanan, bahan api fosil dan bateri. Okay. Ombak mempunyai tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Cikgu, kenapa ada tenaga keupayaan? Okay, tenaga keupayaan ni adalah based on kedudukan dia. Alright, sebab ombak kan bergerak ke atas lepas tu menghempas lagi. So, dia mempunyai tenaga keupayaan. Dan dia bergerak, so that's why ada tenaga kinetik. Alright, number 8, tenaga nuklear dihasilkan oleh bahan nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Okay, selain daripada air, kita gunakan juga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Biogesim ataupun biomass yang tadi tu, biogesim ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang membekalkan tenaga apabila dibakar. Alright, so all this sisa tanaman, haiwan-haiwan yang dah mati, so apabila dibakar, dia akan menghasilkan biomass. Alright. Okay, ni yang ramai ada masalah. So, yang ni you have to make sure transformation of energy ni, the first thing kita kena tengok dekat sini adalah kedudukan dia. Okay, perubahan tenaga. Kita nak cerita pasal apa? Sebab dia kata dekat sini buah kelapa yang jatuh. So, mula-mula buah kelapa dekat mana? Kat atas ni.
So that's why ada tenaga keupayaan sebab kedudukan dia tinggi. Okay. What happen is, yang tu adalah yang pertama. Tu yang cikgu tulis kat sini. Kedudukan buah kelapa di atas pokok. Kemudian it fell. So bila dia jatuh, dia bergerak. Maksudnya kita ada tenaga kinetik. So once it hit the bottom one dekat ground ni, buah kelapa jatuh, dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Okay, and then yang kedua, panel suria. Okay, nama pun solar ataupun panel suria. So dia akan mendapat tenaga solar. Okay, so tenaga solar dekat sini, dia akan menyerapkan tenaga solar dan akan menukarkan tenaga solar dalam bentuk tenaga elektrik. Okay, so jimat tenaga elektrik sebab dia akan gunakan tenaga daripada cahaya matahari. Okay, number 3, telefon bimbit. So the first thing, nak hidupkan telefon bimbit kena ada bateri. So ingat balik tadi cikgu kata bateri kena ada tenaga kimia. Okay, so daripada tenaga kimia akan menghasilkan elektrik. Okay, so once dia dah on, akan ada cahaya dan bunyi. Right? Okay, lilin pun sama, number 4. So it start with tenaga kimia sebab dia merupakan bahan bakar. Okay, so bila dia dah menyala, so kita akan ada tenaga cahaya dan tenaga haba daripada, yelah, haba kan panas kan. So lilin kalau dia dah ada cahaya tu, dia akan jadi panas, so menghasilkan tenaga haba. Alright, boleh? Okay, the next one, yang ni sangat senang. Tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui. So please, dia kata dah tulis dah terang-terang kat sini daripada maklumat. Okay, so daripada maklumat, so you start with tenaga boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana. So ambil daripada sini the first thing, yang sentiasa ada dan diperoleh secara berterusan. Okay, yang tu adalah yang diperbaharui. So sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui sama juga sumber tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumber yang terhad dan tidak boleh diperoleh secara berterusan. It cannot be obtained continuously. Once it is used up, so dah tak boleh nak dijana lagi. Okay, so itulah the definition that you need to remember as well. Okay, alright, yang ni pun sangat senang. Senaraikan contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh. So yang ni matahari, ombak, angin, air, makanan dan baju sim, it is easily to get. Yang susah ataupun setelah habis digunakan tak boleh nak dijana adalah bateri, nuklear, bahan api fosil, arang batu dan gas asli. Okay, tapi kalau petroleum kat mana? Petroleum, okay, it is under bahan api fosil. So petroleum, yang ni arang batu, nampak tak? Ni adalah yang ni, petroleum, arang batu dan gas asli adalah di bawah bahan api fosil or fossil fuels. Okay, the next one adalah berdasarkan gambar rajah. Okay, tengok 2009 dan 2019 after 1 year. Kalau tengok dekat sini, apa yang jadi adalah ada pencemaran udara. Okay, apa lagi? Okay, kalau tengok dekat sini nombor 1 tu, kualiti udara pada 2009 adalah lebih baik berbanding 2019. Inference dia kerana penggunaan bahan api fosil yang tidak terkawal. Okay, that's why dekat sini kalau macam kita guna yang tadi tu kan, apa beza untuk sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui? Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ini akan menghasilkan pencemaran. Okay, that's why untuk 2019 berlakunya pencemaran udara. Okay, dia kata cadangkan satu langkah terbaik untuk mengatasi masalah di atas. So kita salah satu dia, selain menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, kita mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okay, banyak sebenarnya yang ni ada dalam list dia.
Alright, yang ni yang cikgu cakap tadi nombor 2 ni. Okay, tak apa. Alright, we try to do yang number 1 ni, lengkapkan bentuk tenaga yang berlaku dalam kereta tersebut. So, kereta digerakkan oleh bateri. Okay, so ada tenaga kimia, kemudian barulah kereta boleh bergerak dan menghasilkan tenaga kinetik. Okay, kemudian ada tenaga haba dan tenaga bunyi. Alright, tenaga haba, enjin semakin panas. Okay, sumber tenaga bagi kereta-kereta itu ialah bahan api fosil. Penggunaan bahan api fosil boleh mencemarkan udara. So, cadangkan satu sumber tenaga yang boleh menggantikan bahan api fosil. So, apa yang kita boleh guna adalah menggunakan solar ataupun matahari. Kenapa? Tenaga suria tidak menyebabkan pencemaran. Alright? Okay, so yang nombor 2 ni adalah perbezaan sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Perbezaan dan persamaan. Kalau tengok dekat sini, ni adalah persamaan dia menghasilkan tenaga. Ni persamaan. Yang 1, 2, 3 adalah perbezaan. Ni untuk sumber tenaga boleh dibaharui. Okay, check balik. And then ni adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Right? So please check back your answers. I'm going to give you another quiz. So after the quiz, I hope everybody would understand. So yang ni cikgu akan bagi quiz in a short time. Okay. Alright, so hopefully you guys understand. So those yang tak faham boleh WhatsApp me. Alright, thank you.